Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada hari ini. Apa khabar semua? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat. InsyaAllah, yang mana yang tak sihat, saya doakan semoga peroleh kesihatan kembali sihat. InsyaAllah. Okey, hari ini saya ada satu topik agak penting, iaitu 4 kemalangan utama yang biasa berlaku di dapur. Okey, dapur ni secara pengenalannya, dapur ni adalah tempat yang paling bahaya. Di satu rumah, dapur adalah tempat yang paling bahaya. Di situlah adanya benda tajam, adanya tong gas. Tong gas ni ibarat bom jangka. Bila-bila masa kalau tak pandai handle, kalau tak kena cara, benda tu boleh meletup. Situ jugalah adanya barang elektrik, barang panas, dan juga situlah banyaknya ada air, cecair sabun ke boleh menyebabkan licin dan boleh jatuh. So dapur ni juga adalah satu tempat macam office untuk suri rumah, tempat dia orang bekerja tiap-tiap hari untuk memasak, dan dah kena rasa bangga lah sebab you all involved dengan oil and gas company, oil and gas industry. Minyak dan gas. Okey. Dapur ni kalaulah disebabkan COVID, negara lockdown. Jadi dapur ni tak ada lockdown. Dan jadi banyak bila lockdown ni jadi overtime pula. So dan ada timbul pula lawak kita ni ulang-alik ke dapur je. Bila lockdown tak boleh nak keluar, ulang-alik ke dapur, rasa nak makan je. Sampai ada lawak sampai bagi tahu pintu peti ais pun dah tercabut dah. Okey. Okey, kita pergi ke topik kita punya topik, apakah 4 kemalangan yang saya list down yang utama, yang selalu berlaku di dapur. Okay. Yang pertamanya adalah yang berkait dengan benda tajam. Benda tajam ni sebagai contohnya adalah secara you all pun tahu, iaitu pisau. Pisau, garpu, blender, apa lagi, gunting. So benda ni kita dah tahu benda ni adalah tajam dan bahaya. Cuma saya nak sentuh dari segi kelakuan tidak selamat, cara penggunaannya. Sebagai contoh, tengah-tengah potong sembang-sembang, kan biasa kita tengok dulu kenduri. Budak-budak sekarang ni tak tahu kenduri tu macam mana sebab dalam down tak pergi kenduri. Kalau dia tengah merewang, sambil potong bawah, sambil tu sembang dengan pisau macam ni. So benda tu adalah kelakuan yang tidak selamat. Okey. Kadang-kadang kita letak pisau tepi meja dan meja tu agak rendah, boleh dicapai oleh anak-anak kita. So benda tu benda bahaya. So elakkan daripada benda-benda ni dicapai ataupun menjadikan permainan kepada budak-budak. So simpan elok-elok. Letak tempat-tempat yang sesuai supaya dia orang tak boleh nak capai dan ambil, insya-Allah. Dan pisau juga, kalau contohnya penggunaan pisau yang tumpul pun boleh menyebabkan bahaya. Contohnya kita nak potong tomato je pun, tapi bila guna pisau tumpul kita terpaksa tekan lebih. Bila tekan lebih boleh tergelincir dan boleh luka kita punya jari. Okey, boleh faham. Boleh faham dekat situ. Itu adalah poin yang pertama. Dan yang keduanya adalah terbakar. Dapur ni adalah tempat yang menjadi sumber bakar. Tempat sebab kita guna memasak, dekat situ juga ada gas. Kebanyakan apinya adalah datang daripada dapur. Okey.
ataupun api, bahan panas, bahan haba tu pun adalah bahaya. Contohnya air kita masak air mendidih, kita letak dia punya pemegang tu keluar, dan boleh menyebabkan anak kita pergi boleh tarik. So bila nak guna kuali ataupun cerik, kita letakkan dia punya pemegang tu ke arah dinding, ataupun dia punya mucung, kalau mucung contohnya cerik elektrik, dia punya mucung tu ke arah dinding. Bila mana kalau air tu menggelegak, tak adalah dia tertumpah ke lantai, dan pada masa tu juga kemungkinan kita ada dekat situ ataupun anak-anak kita ada dekat situ, boleh tertumpah melecur kena dia orang. Okay. So minyak masak, minyak bila memasak jangan tinggal. Jangan sesekali tinggal. Kalau minyak masak terlalu panas, dia boleh menyebabkan terjadinya terkeluarnya api. Boleh disambar api. Dan ingat, kalau ada berlaku kebakaran disebabkan oleh minyak, jangan sesekali gunakan gunakan air. Jangan sesekali gunakan air. Apabila you simbah saja air ke api daripada minyak, dia boleh membesar. Lagi besar, bukan lagi padam, lagi besar. Bila ada terbakar macam ni, gunalah kain yang boleh serkup dia. Basahkan kain dan serkup dia, ataupun tudung. Kalau ada jenis kuali yang ada tudung, tutup je. Jangan takut, tutup. Kalau terlalu besar, gunalah fire extinguisher lah. Kalau you punya rumah ada fire extinguisher, kalau tak ada, standby satu. Wajibkan diri dalam satu rumah, wajibkan ada at least satu fire extinguisher. Kita tak tahu bila kebakaran ni boleh berlaku. Okey. Dan jangan lupa juga, microwave juga boleh menyebabkan terbakar. So bila you terlalu masak, overcook, dia boleh membakar bahan makanan tu. So kena set timer tu betul-betul. Dan kalau boleh belilah peralatan elektrik yang memasak ni yang jenis ada timer. Kalau cerik elektrik yang jenis keluar dia punya bunyi, dia punya siren dia tu. Kalau microwave, guna yang ada bila dah masak, dia bunyi buzzer, ting-ting ke macam tu lah, lebih kurang. Beli yang macam tu. Itu ada lebih safety, dia punya safety features dia lebih. Dan juga belilah peralatan-peralatan yang ada sirim. You jangan beli asal murah je you beli. Asal murah je beli. Takut banyak sekarang ni yang masuk dekat Malaysia ni adalah barang-barang elektrik yang daripada China, yang tak ada dia punya sijil. Terima kasih. Siapa yang bagi like tu, terima kasih. Dan seterusnya boleh dapatlah. Itu yang kedua. Yang keduanya adalah yang terbakar tadi. Bahaya terbakar. Yang ketiganya adalah kemalangan melibatkan elektrik. So elektrik ni seperti saya punya live yang sebelum ni, elektrik ni dia special daripada bahaya lain sebab elektrik ni kita tak nampak tapi dia ada, macam COVID. Dia ada tapi kita tak nampak. So benda-benda macam ni, kriteria macam ni adalah bahaya. So mengikut statistik bomba, kebanyakannya berlaku kebakaran disebabkan elektrik adalah sewaktu ni perayaan ni. Kan dia masak kek lah, masak kuih lah, malam raya tu jugalah, macam-macam nak masak. Penggunaan elektrik pun time tu spike. So jangan cuba elakkan daripada overloading. You sambung extension, daripada extension sambung lagi extension. So bahaya. Boleh menyebabkan letupan dan kebakaran. Dan juga pastikan bila nak handle barang-barang elektrik ni, pastikan tangan kita kering. So jangan bila basuh je sebab nak cepat, basuh tangan sekejap, pergi tekan switch apa. Pastikan
tangan you kering dulu. Okey. Dan yang last kalinya adalah tergelincir. Tergelincir, jatuh. Di mana dapur ni banyak jenis cecair yang ada. Adanya air, adanya sabun, adanya minyak. Dan tumpuhan ni saya boleh katakan tak boleh nak elak. Benda yang tak boleh nak elak. Apa yang you boleh buatnya adalah bila berlaku ketumpahan, cepat-cepat bersihkan. Cepat-cepat mop. Manalah tahu kalau you tangguhkan, tak apalah buat sekejap lagi. Mana tahu you punya suami ke, you punya anak ke nak pergi ke dapur, terpijak, boleh tergelincir dan jatuh. Jatuh ni bahaya. Boleh menyebabkan tulang patah. Boleh menyebabkan jatuh kena kepala, boleh menyebabkan paralyze, lumpuh. Dan ada kes juga boleh menyebabkan kalau cara jatuh tu serius, boleh menyebabkan maut. Okey, boleh dapat. So itu adalah empat kemalangan utama. Yang saya nak recap balik, yang pertama adalah yang bahaya kemalangan yang melibatkan benda tajam. Dan yang keduanya adalah kebakaran. Yang ketiga adalah kemalangan yang disebabkan oleh elektrik. Keempatnya adalah tergelincir ataupun jatuh. Disebabkan ketumpahan-ketumpahan inilah kita tangguhkan, kita cuci, boleh menyebabkan jatuh. Okey. Dan itulah empat kemalangan utama yang paling kerap berlaku. Dan benda ni adalah benda yang kita boleh fikir sebenarnya. Kita tahu benda ni adalah yang kemalangan yang biasa berlaku. Cuma saya nak bagi buka mata sekadar peringatan, insya-Allah. Itu saja daripada saya untuk malam ni. Kalau ada apa-apa soalan boleh kemukakan, insya-Allah saya cuba jawab. Dan kalau tak ada, itu saja untuk malam ni. Semoga saya punya perkongsian malam ni dapat memberi manfaat kepada semua para penonton, insya-Allah. Dan itu saja, kita jumpa lagi di lain masa, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.